محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 5. Baris yang ke-12 daripada atas. Baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian disampai akan mereka itu, akan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi makrifah akan Allah dan bagi kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampaikan mereka itu, kemudian disampai akan mereka itu, akan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi makrifah akan Allah dan bagi mahabbah kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala, disampai dengan kurniaannya, kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sampaikan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sampai ni kepada redha-Nya, redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syurganya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepada redha-Nya redha Allah Subhanahu wa ta'ala dan syurganya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami, yakni Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, pohongkan akan dia, pohongkan akan dia, kemudian kepada Allah. Pohongkan akan dia, pohongkan akan Allah. Kemudian diterjemah kepada Allah. Pohong akan dia, Allah. Allah tu badal akan dia. Kepada tu tak ada. Tak ada kepada tu. Pohong akan dia, pohong akan Allah. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibadalkan akan dia. Dia tu Allah. Allah mana? Yang maha besar. Yang maha besar, sebutannya sebutan Allah. Pohong ni bahawa. Pohong bahawa, yakni akan bahawa, menjadikan kamu dan kami Imam Ghazali daripada mereka beroleh kemenangannya, kemenangan mereka beroleh kemenangan dengan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disampaikan akan mereka itu. Siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Yang menyampaikan tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampai ni dengan kurniaannya, kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mereka itu ni yang terdahulu, yang sangat sedikit, sangat sedikit daripada orang berjalan jalan ibadah. Orang yang berjalan jalan ibadah. Jalan ibadah mana ni? Samaratul ilmi, buah hasilan ilmu, itu jalan ibadah.
maknanya beribadah dengan ilmu. Kemudian di kalangan orang yang beribadah ni, terdahulunya orang yang menjalani jalan ibadahnya sangat sedikit dah. Orang yang menjalani jalan ibadah sangat sedikit. Sebab ramai-ramainya menjalani kehidupan dunia. Ibadah hanya kalau ada pun sambilan-sambilan saja. Tapi sedikit orang yang menjalani jalan ibadah. Kita jangan faham pula orang yang menjalani jalan ibadah ni hanya duduk di masjid surau. Bukan. Orang yang menjalani jalan ibadah ni dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan dia dengan jalan ibadah berdasarkan kepada ilmu. Hak ibadah, hak tertentu tu semain puasa dengan ilmu dah. Dalam berkeluarga pula dengan ilmu. Dalam pekerjaan cari nafkah dengan ilmu. Tu orang yang beribadah lah. Jangan kita faham orang ibadah ni duduk masjid surau je, bukan. Ibadah ni umum dalam kehidupan kita tu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita hidup atas dunia ni sebagai khalifah yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam dunia. Kita hidup kena mesti menjalani kehidupan dunia. Tapi kehidupan dunia ni dengan jalan agama atau ibadah. Mana kalau cari rezeki pun dengan jalan agama, dengan hukum hakam agama. Itu ibadah. Maknanya jangan kita faham kau hak duk bekerja siang malam tu tak masuk tu. Ada. Tetapi orang yang duduk kerja siang malam tu hak menjalani jalan ibadah dalam kehidupan dia sangat sedikit. Ada ni. Maknanya hubungan dengan Allah dijaga. Hubungan sesama manusia dijaga. Itu beribadah. Hubungan dengan manusia ni lagi sukar kita nak jaga. Dalam kehidupan kita, hubungan dengan manusia sangat sukar kita nak jaga. Hubungan kita dengan jiran sukar. Kita kadang-kadang rajin semayang puasa rajin, jaga hubungan dengan Allah. Tapi hubungan dengan jiran ada tuntutan ibadah di situ. Sama tak lagi hubungan dengan saudara-saudara seagama, itu ada tuntutan agama di situ. Ini sangat sukar. Sebab itulah orang yang benar-benar menjalani jalan ibadah sangat sedikit. Ibadah yang berlandaskan kepada ilmu. Kemudian dalam keadaan orang yang menjalani ibadah dalam kehidupan siang malam dia tu dalam ibadah sangat sedikit. Daripada yang sangat sedikit yang berjalan jalan ibadah ni, sangat sedikit pula yang sampai kepada maksud ibadah taqarrub ilallah. Hampir hati dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sangat sikit yang sampai kepada matlub ibadah. Matlub ibadah ni as-sa'adatul abadiyah. Kebahagiaan yang kekal abadi di hari akhirah. Jadi sangat sedikit. Kemudian orang yang sangat sedikit yang sampai pada maksud ibadah dan tuntutan ibadah adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala bagi makrifah akan Allah dan bagi mahabbah kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Macam sebut melepaslah. Makrifah di sini sebagaimana dinyatakan dalam kitab Sirajut Talibin, syarah kepada kitab Minhajul Abidin, bagi limakrifatihi, bagi makrifah akan Allah al-khassah, makrifah yang khas, makrifah yang tertentu, yang ditakhsiskan dengan nur. Siapa ni? Makrifah aulia, makrifah para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun yang kita duk mengaji permulaan agama tu mengenal Allah, itu makrifah ammah. Itu dibicara kita Sirajut Talibin. Makrifah ammah ni awwalul wajibati ala kulli mukallafin. Ada. Kalau dah kata Sirajut Talibin,
Makrifah ammah adalah awalul wajibati, awal-awal kewajipan ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf. Tu makrifah tetap dah tu. Tu makrifah permulaan agama. Orang yang menjalani jalan ibadah pasti ada makrifah ni. Sebab orang yang menjalani jalan ibadah adalah samaratul ilmi. Ibadah hasilan daripada ilmu. Maknanya ibadah yang didahulukan oleh ilmu. Yang didahulu oleh ilmu pula. Ilmu mana yang pertama-tama kata Imam Ghazali di hadapan? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk aqabah ilmu kat sebelah. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Kerana dua sebab Imam Ghazali datangkan di musad sebelah. Yang pertama, supaya ibadah kita jadi, dan supaya ibadah kita selamat. Nak jadi ibadah, ilmu tauhid, ilmu fiqh. Tanpa ilmu tauhid, ibadah tak jadi, tak sah pun. Tanpa ilmu fiqh, ibadah tak jadi, tak sah pun. Sebab dia ada syarat-syarat rukun dia. Kena cukup hak syarat rukun, hak fiqh tu. Nak jadi ibadah bukan hanya fiqh. Nak sah semayang betul Fatihah molek, itu di antaranya. Bacaan tasyahud kena comel, itulah di antaranya. Di antara syarat dalam fiqh lah. Di antara syarat bagi rukun semayang. Kita patutkan rukun, tasyahud kan rukun, dia ada syarat dia pula. Yang kita perbetulkan bacaan Fatihah tasyahud itu untuk melengkapkan syarat bagi tiap-tiap rukun 13 tu. Apa ada ni? Jadi bukan hanya melengkapkan syarat rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun, syarat berjemaah yang kita duduk berjemaah ni. Kita duduk berjemaah subuh. Maknanya subuh ni paling afdal, paling lebih. Tapi kita berjemaah subuh, dia ada syarat dia pula. Yang kita duduk ngaji, syarat sembahyang, rukun sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun, itu untuk sah sembahyang seorang. Untuk sah berjemaah dalam kitab Wisyahul Afrah 12 syarat pula. Kalau syarat ni tidak dilengkapi, bukan hanya terbatal berjemaah, bukan hanya luput fadilat 27, batal sembahyang. Berjemaah ni fadilah 27. Faham-fahamlah ilmu dia. Nak gaji lebih, nak gaji lebih, macam mana orang dunia? Nak gaji lebih, ilmu kena tambah lah, apa boleh gaji lebih? Takkan ilmu biasa-biasa. Ilmu biasa-biasa ni setakat boleh hija makan gaji je. Boleh hija makan gaji kan ada ilmu. Tak terima kita hija, kita tambahlah makan gaji gitu. Nak hak gaji besar, tambah ilmu lah pula nak gaji besar. Tapi kalau setakat nak gaji kodoh-kodoh nak hidup, ada ilmu kodoh-kodoh lah. Nak gaji besar, ilmu kena tinggi, ilmu kena banyak. Dunia pandai. Lepas tu agama berjemaah nak fadilah lebih. Ilmu macam mana? Ilmu kita dah ngaji dah bab syarat taharah, rukun sembahyang. Tu untuk sembahyang asal. Sekarang ni untuk fadilah 27. Bukan sikit-sikit gandaan. Tak ada atas dunia ni gaji gandaan 27. Tinggi-tinggi triple je, 3 kali ganda. Tu paling tinggi, ke ada lagi tinggi. 27 ni dia ada syarat dia pula. Hak syarat ni terselah kurang pemahaman kitanya hak pada masa musim Covid. Pada musim Covid ni terselah kurang pemahaman. Tapi kita cerita ni hak di Masjid Jamek lah. Di Masjid Jamek. Kita ni surah iman ni bukan Masjid Jamek. Masjid lah, tapi bukan Masjid Jamek. Masjid Jamek ni masjid yang didirikan sembahyang Jumaat. Itu Masjid Jamek. Jadi ni sebuah fadilah kita sembahyang antara Masjid Jamek dengan Masjid Tok Jamek. Lebih Masjid Jamek lah. Tapi Masjid Tok Jamek pun lebih daripada surah. Dia gitu. Ni nama je surah. Padat ni. Tu nampak kat atas noh. Nawaitul i'tikaf fi hazal masjidi. Nampak dah tu? Ni i'tikaf dah. Ni bukan surah ni. Ni masjid. Ni masjid. Tapi bukan Masjid Jamek lah. Ada ni.
Jadi masjid dengan Jumaat ni balik pada hukum fiqh lah, dia tidak berkait pun. Masjid tu Jumaat, atau Jumaat panggil surau, tak reti gitu. Masjid, surau, Jumaat. Lah bab lain pula. Surau boleh buat Jumaat. Rumah boleh buat Jumaat. Balang raya boleh buat Jumaat. Bangunan sirip boleh buat Jumaat. Kalau masjid ditutup sementara kerana nak perbaiki contohnya. Dia tak, masjid tak syarat. Jumaat tak syarat masjid. Masjid tak syarat Jumaat. Ni masjid surah imam dah. Masjid surah imam dah. Masjid payah panggil. Masjid lagi surah lagi. Jadi masjid surah imam ni ada Jumaat ke tak? Tak. Dah masjid macam mana? Tak ada kena-ngena masjid dengan Jumaat. Jumaat dengan masjid. Tapi kalau masjid tak buat Jumaat, ada orang masjid jamek lah. Jadi hak berlaku masjid jamek, hak semai Jumaat. Bila keluasan masjid tu terhad kerana ada penjarakan, maka buat tambahan lah. Di luar-luar kawasan masjid. Macam nak letak syarat berjemaah untuk sah semayang. Untuk sah semayang berjemaah. Kalau tidak cukup syarat berjemaah, maka Jumaatnya tidak sah. Sebab syarat Jumaat adalah berjemaah. Syarat Jumaat kita maklumlah berjemaah. Seorang diri tidak ada Jumaat. Jadi syarat untuk sah Jumaat adalah berjemaah. Syarat untuk sah berjemaah tu pula cukup ke tak? Semayang di luar tu, bukan serambi tu lagi masih lagi masjid, di kaki lima tempat pakai selipar tu lah. Tu kaki lima orang panggil dah, harim dia panggil kaki lima tu. Kemudian di tempat parking, kadang-kadang dia ada bangunan-bangunan sekeliling, ada wakaf, ada bangunan seberguna, ada macam-macam di sekitar tu. Maka pakat buat Jumaat. Kadang-kadang buat Jumaat dalam bilik pejabat. Bilik pejabat tu masjid ke tak? Tidak. Tapi oleh kerana keluasan masjid terhad, bilik pejabat pun ada juga Jumaat di dalam tu. Macam mana syarat dia pula? Sebab kamu bukan ada dalam masjid. Selama ni tak ada isu mana, sebab kita semua dalam masjid. Di sini kadang terselok, kurang pemahaman kita berkaitan dengan syarat berjemaah. Ada ni. Jadi waktu bab fiqh untuk jadi ibadah kita semayang. Tapi bukan fiqh sahaja. Hak mula-mulanya nak jadi ibadah tauhid, itu ilmu pertama. Jadi kenapa kau Imam Ghazali kata wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Kerana dua sebab. Yang pertama, supaya ibadah kita jadi sah ibadah kita dengan ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Barulah dan selamat. Bila ibadah kita sah, berpahala, nak selamat pula pahala kita tu. Nak selamat pahala tu, nak dapat pahala, dan pahala yang terdapat nak selamat, ilmu tasawuf. Untuk sah tauhid dan fiqh. Kita semayang dengan akidah, semayang kita comel, syarat rukun sah, pahala kedak, ikhlas kedak. Tu pergi pada tasawuf pula. Nak dapat pahala, guna pahala untuk nak selamat, ilmu tasawuf. Tu wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua perkara tu. Yang kerana supaya jadi dan supaya selamat ibadah. Yang kedua, supaya takut akan Allah yang sebenar-benar takut, bukan takut buat-buat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah dari kalangan hamba Allah adalah orang-orang yang berilmu. Itu dua kerana. Malam datangkan pula wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Manakah ilmu yang pertama-tama? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal ni makrifat ammah. Tu tak bicara ni. Sebab ini orang jalan ibadah dah ni. Orang jalan ibadah dah, hak samaratul ilmi tu, hak tu tetap dah tu. Jadi makrifat ammah itu ilmu yang pertama. Dan kita Sirrul Talibin, bal hiya awwalul wajibati ala kulli mukallafin. Itu awal-awal kewajipan atas tiap-tiap mukallaf tu. Kemudian hak siapa maksud ni pula? Yang dipilih oleh Allah bagi mengenal akan Allah. Tu mengenal makrifah khasah tu, faham molek tu.
dan mahabbah dan bagi mengkasih akan dia mahabbah akan Allah, mahabbah khasah juga. Orang yang sebenar-benar kasih akan Allah, orang yang sebenar-benar kasih akan Allah, dia beribadah semata-mata Allah. Tu bukanlah orang benar-benar kasih akan Allah. Kalau beribadah li syai'in yarju minhu, kerana sesuatu yang ia berharap daripada beribadah. Kita beribadah akan Allah ni kerana sesuatu yang kita nak. Apa sesuatu kita nak? Nak pahala, nak syurga. Tu. Itu panggil beribadah kerana ada sesuatu yang kita kehendak. Atau itu ibadah liyadfa'a bi ta'atihi urudal uqubah. Ini dalam kitab hikam. Dia buat ibadah tujuannya apa ni? Dia nak tolak dengan ketaatan dia akan seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat ibadah akan Allah. Tapi kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Kerana sesuatu yang kita nak daripada ibadah kita tu. Apa yang kita nak? Pahala, syurga. Bukan nak redha Allah, nak pahala, nak syurga. Kenapa buat ibadah akan Allah? Kerana nak tolak dengan ketaatan tu akan seksaan Allah. Dak semayang kena seksa neraka. Faham tak ni? Dak tutup aurah kena seksa neraka. Jadi kita beribadah kerana nak tolak akan seksaan, nak lepas akan seksaan Allah Subhanahu wa taala. Orang ni orang yang belum lagi menunaikan hak keambahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba seumpama tu. Hamba. Kalau hamba tak ada nak apa dah, tuang dia sudahlah. Kalau hamba. Dan kalau gitu panggil ibadah pasal apa tu? Ibadah pasal pekerja dengan majikan. Ya. Kenapa kita kerja? Kena nak sesuatu. Apa dia? Upah lah. Tapi kalau hamba dengan penghulu, hamba dengan penghulu. Hamba itulah dalam ilmu fiqh tu, dengan penghulu. Ada upah? Ada. We makan gitu je. Apa ada ni? Itu atas tuan dia nak banyak mana pun. Itu hamba. Dan kita kata kita hamba Allah. Tapi ibadah kita kerana nak sesuatu. Nak syurga. Kerana nak lepas daripada neraka. Hak ni dia panggil apa ni? Apa ni? Bahagian nafsu belaka ni. Nafsu dia panggil tu. Walaupun nafsu ukhrawi sekalipun. Nafsu. Hak duniawi tu, hak nafsu dunia tu tak bicara dah. Nafsu ukhrawi sekalipun, nafsu akhirat, nafsu. Maka hak ibadah seumpama ni dah. Dalam dalam syarah hikam Taqu Pulau Manisnya, orang ni orang jahil. Orang ghafalah, orang lalah, orang jahil. Orang jahil ni walau mutabahhiran bil ilmi. Walaupun dia malau ilmu sekalipun tunggu, jahil dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, nak benda lain lagi. Jahil gitu. Jahil ni bukan jahil pada ain ni. Jahil walau mutabahhiran bil ilmi. Walaupun malau ilmu sekalipun, jahil dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tak ada makrifah, orang yang tak ada mahabbah. Tak ada makrifah, mahabbah mana? Ni, hak ini pilih oleh tak ada. Mana apa ni? Orang peringkat syariat, tak ada salah. Tak ada salah. Tapi itu kata jahil kedudukan dia yang sebenar, hamba. Hamba. Nak tu, nak ni, nak tu, nak ti, hamba. Hamba. Ikut penghulu lah. Buat kerana kita hamba, buat je lah. Tapi kalau hamba seumpama ni sungguh, tuang akan beri lebih daripada hak nak macam-macam tu. Pada ni. Jangan salah faham ni pula ni. Salah faham sini lah. Orang tasawuf wa amal ibadah tak ambil syurga. Tak ambil syurga. Lepas tu tak ambil syurga. Hari akhirat ada dua je. Syurga satu, neraka satu. Orang tasawuf wa amal tak ambil syurga. Makna nak neraka barangkali. Dia salah faham. Sebab apa dia salah faham gitu? Sebab terkadang orang yang mutasawwif,
Orang yang lakon-lakon tasawuf, kami orang ibadah, kami tak mau syurga, kami nak Allah. Ni yang merosakkan ilmu tasawuf yang sebenar. Ada ni. Belajar ke ilmu tasawuf fardu ain, ikhlas tu apa dia? Ikhlas tu apa dia? Ikhlas. Ikhlas ni ada peringkat. Dan kalau nak pahala, dalam hikam Taqu Pulaman ni, orang buat ibadah kerana nak pahala, ijma' ulama ikhlas. Ijma' ulama ikhlas. Tapi ikhlas peringkat mukhlisin dipanggil. Bukan peringkat muwahhidin. Bukan peringkat muhibbin. Peringkat muwahhidin, peringkat tauhid khasah. Bukan. Bukan peringkat muhibbin, orang yang benar-benar kasih ke Allah. Auliya ilah. Ni mahabbah sungguh. Tapi ikhlas mukhlisin dipanggil. Ijma' ulama ikhlas. Tak bersoal dah tu. Tapi haji nak laku ni, kami tasawuf tinggi, kami tak ambil syurga, tak ambil pahala. Padahal bukan duduk situ pun buat-buat ni, punah jadi punah ilmu tasawuf yang sebenar. Tak ambil syurga. Dia bukan kata nak pahala, nak syurga. Nak lepas daripada nak lepas daripada ni nak dapat manfaat dunia, nak lepas daripada mudarat dunia, pemanggil ikhlas lagi. Kenapa sembahyang sunat duha, nak murah rezeki? Tu dunia tu, bukan nak pahala, nak syurga, nak dunia tu. Kenapa baca surah Waqiah, nak murah rezeki? Kenapa baca surah An-Nas, nak menghilangkan penyakit waswas? Kenapa bayar zakat? Kerana lepas daripada Tuhan tarik balik harta yang ada di kita. Kita bayar zakat bukan pahala syurga. Kita nak selamat harta-harta kita yang lain. Dak bayar zakat kan nanti kan tu hancurkan nanti. Kalau dak bayar zakat. Kita pun bayar zakat supaya harta dunia kita tu selamat atas dunia ni. Kalau dak bayar zakat, tu akan tarik balik lingkup kita atas dunia ni. Jadi bayar zakat nak selamat dunia, bukan nak selamat akhirah. Nak selamat harta benda dunia ni, supaya tidak dihancur dan tidak ditarik balik oleh Allah. Kita pun bayar zakat untuk selamat harta kita atas dunia. Itu ikhlas lagi tu. Tapi ikhlas hak paling rendah. Tapi ikhlas lah. Ke mana? Yang mana orang semai duha kena nak mahu rezeki? Bahkan selalu diwar-warkan, apakah kelebihan sembahyang sunat duha, murah rezeki. Orang apa jadi main duha. Berapa nak murah rezeki? Tak ada gitu. Bukan tak adanya. Itu di antara kelebihan dia. Kita pun nak hak tu. Nak hak kata murah rezeki tu. Nak kata murah rezeki. Kalau katalah pula kita qabliyah subuh. Qabliyah subuh kita baca surah Alam Nashrah rakaat pertama lepas Fatihah. Alam Tarakai kat kedua lepas Fatihah. Ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan dia? Lepas daripada alamun, lepas daripada kena penyakit. Ni penyakit banyak sekarang ni. Penyakit banyak. Lepas tu kita pun beramal rakaat pertama lepas Fatihah baca Alam Nashrah, rakaat kedua lepas Fatihah baca Alam Tarakai. Sebab apa? Nak lepas daripada kena penyakit atas dunia, bukan nak lepas daripada penyakit akhirat. Nak lepas dari penyakit dunia. Ikhlas lagi. Ada ni. Tapi itu dipanggil ikhlas peringkat mukhlisin, peringkat syariah. Memanglah dalam kitab hikam Taqu Pulaman ni, orang yang buat ibadah kerana nak pahala ni tak ada beza dengan orang sembah berhala. Dalam hikam Taqu Pulaman ni di syarahan kalam hikmah tadi itulah, man abida li syai'in yarju minhu, sesiapa yang beribadah akan Allah kerana sesuatu yang berhasil daripadanya, termasuk syurga. Lepas tu di syarahan tu, orang yang beribadah kerana nak sesuatu seumpama ni, nak pahala nak syurga, tak ada beza dengan sembah berhala. Jangan faham syirik pula. Tak ada bezanya ke mana. Orang sembah berhala, kenapa? Anggapan dia kerana dia dapat begitu-begitu dengan berhala dia. Pada ni bukanlah sembah berhala sangat. Tapi kenapa mereka sembah berhala? Kerana anggapan mereka begiam mereka akan dapat. Kerana mereka sembah berhala.
Jadi kita sembah Allah. Kenapa? Kerana nak dapat begiang. Bukan kerana Allah. Kerana nak begiang. Apa beza dengan semua berhala? Dia tak, bukan kata tak ada beza pada syirik. Bukan, jangan salah faham. Ni ramai ni orang pernah jumpa rasa umpama ni. Orang buat ibadah nak syurga, syirik menyengutukan Allah dengan makhluk, iaitu syurga. Memang syurga tu makhluk. Sekarang ni kita buat ibadat kerana nak syurga. Buat ibadat kerana nak makhluk. Ibadat ni ibadat perintah Khalik. Ibadat kita ni perintah Khalik. Tiba-tiba ibadah perintah Khalik yang kita nak adalah makhluk, syurga, syirik. Letak. Jangan letak begitu. Ijma' ulama' tu ikhlas tu. Syarahan hikam Tauqul Pulau Manis tu. Ni apa? Hak terpes orang Arab belakang ni. Hak baca kita hakikah yang tak ada ilmu syariah. Baca kita hakikah tanpa berguru-guru yang mursyid. Tapi orang sampai tahap makrifah khassah, mahabbah khassah tidak ada, melainkan hanya semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain. Walaupun kerana akhirah sekalipun, sebab dia masih lagi panggil nafsu, walaupun nafsu ukhrawi. Nak hilangkan nafsu ni lah, ni yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kewajipan kita tu. Itu yang dipilih oleh Allah bagi makrifah akan Allah, makrifah khasah, dan bagi mahabbah akan Allah, mahabbah khasah. Kasih yang sebenar-benar kasih. Kasih yang sebenar-benar. Dia biasa ginilah kadang-kadang. Tu buat misalnya macam orang berkahwin lah. Orang berkahwin, mula asalnya dia berkahwin kerana sesuatu. Yang lelaki tu beritahu dia punya pangkat dia, harta dia, kekayaan dia. Orang perempuan pun no. Kan? Nak tamu cara puan nak tujuan gitu. Buat macam cerita Piramli lah. Buku kukusan apa? Bukusan tu. Apa ni? Hak cerita Piramli tu, hak pergi serumah tu lah, Putera Raja apa tu. Hak kita tengok. Maknanya orang perempuan tu nak kepada kita ke nak kepada benda yang ada di kita? Nak ke kita? Nak ke kita mana? Kita bukan comel pun. Kita dah comel. Tapi sebab apa ramai orang nak walaupun tak comel? Kerana dia pakak besar, gaji besar, harta banyak. Lah ni tak main comel dah sekarang ni. Okey ni. Ada benda dah. Ada. Ramai orang nak. Kenapa tu? Kerana bukan dia. Orang nak pada benda yang ada tu. Tapi tak boleh nak salah orang perempuan yang seumpama tu. Sebab kita yang war-warkan kedudukan diri kita. Betul tadi kalau tak ambut nak cari puan yang betul-betul nak kita, nyamar dulu. Jadi tukar kebun ke, jadi jaga ke, jadi kerja-kerja biasa tu. Barulah betul-betul nak ke kita. Tapi kena handsome lah sikit tu. Kena handsome lah. Kalau biasa tak ada apa tengok gitu. Kena handsome sikit. Tak ada mana kerja gitu. Ada kena, tak susah lah. Maknanya kalau lah orang perempuan nak ke kita kerana benda ada di kita, tak boleh nak salahkan mereka. Sebab kita yang war-warkan benda yang ada pada diri kita. Samalah sekarang ni, pahala ke syurga, siapa yang war-warkan? Tawaran tu Allah dan Rasul. Jadi Allah dan Rasul lah yang war-warkan hak pahala syurga ni. Tiba-tiba kita buat ibadah nak pahala nak syurga, tak jadi. Mana mungkin seumpama tu. Sebab kita nak pahala nak syurga kerana Allah dan Rasul yang war-warkan tawaran tu, ganjaran tu. Betul kata ikhlas ijma' ulama. Yang ada ni. Jadi perempuan yang nak lelaki kerana benda yang ada pada diri tak boleh salah. Kemudian bila dia berkahwin, dapat suami yang baik, apa semua, hilanglah kerana nak hak harta benda tu. Faham tak ni? Faham? Akhirnya sayang kepada tuan diri pakak pun jatuh dah, harta pun tak ada dah, nega pun bankrupt dah, dia tetap akan bersama dengan suami dia. Sebab apa? Dia sayang pada tuan diri, bukan kerana benda tu.
Tapi kalau dikekalkan nak benda, dia tinggalnya. Kalau dikekalkan nak benda, dah hilanglah kerana nak benda tu. Sebab apa? Sebab dapat kasih sayang daripada suami dia, suami yang baik. Maka hilanglah kasih dia kepada benda tadi, kepada kasih kepada tuan diri suami tu. Tu bandingan. Beribadah, akhirnya hilanglah di hati ganjaran-ganjaran semata-mata mengenal dan kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau duduk tahap ni, syurga Jannatul Firdaus. Ada. Jannatul Firdaus. Syurga lapis paling atas. Sebab apa? Sebab dia ni orang yang dipilih oleh Allah. Dia dapat redha Allah. Maka orang yang seumpama ni akan dapat Jannatul Firdaus. Bukan cakap di mulut tamu syurga. Bukan. Memang di hati dia tidak ada makhluk. Yang ada hanyalah Allah. Ini dipanggil mahabbah khasah. Dia panggil makrifah khasah. Kenal Allah yang sampai ke dia ditaksiskan dengan nur. Ini aulia ilah. Bukan mereka tak masuk syurga, tapi di hati mereka tidak ada melainkan hanya Allah. Syurga tu makhluk, maka tidak ada di hati mereka. Fana mereka. Ini maqam aulia wahdatul af'al. Ni hak orang salah bicara ni. Salah bicara akhirnya kalau makrifah gak dia pergi kepada permulaan agama makrifah aulia ni. Tu masalah sangatlah tu. Ini makrifah kurnia Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibicara bab aqabah yang ketujuh. Dan kitab Minhajul Abidin ada 7 aqabah, 7 peringkat. Sampai aqabah yang 7 segelintir sahaja yang dipilih oleh Allah sampai kedudukan. Makrifah yang sebenar-benar, mahabbah kasih yang sebenar-benar. Mana makrifah, mahabbah para aulia, para sahabat radhiyallahu anhum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham boleh? Sekarang ni banyak orang baca kitab-kitab hakikah, cerita bab makrifah, cerita bab mahabbah, dia letak kepada hak syariat. Punahlah. Itu hak kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak ambil faham molek hak dah kitab Minhajul Abidin. Tapi waktu dia kena ngaji dalam ilmu syariat. Nak kenal mana makrifah, permulaan agama untuk sah kita beriman dengan Allah, untuk sah kita beriman dengan Rasul. Mengenal Allah dan mengenal Rasul. Permulaan agama mengenal Allah. Tetapi yang bawa kita kepada mengenal Allah adalah Rasul. Maka permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, tak ada timbul Rasul. Yang bawa kita kepada mengenal Allah siapa? Rasul. Sebab itulah permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu permulaan kewajipan. Itu permulaan kewajipan. Hak ning ni hak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sedikit. Kemudian disampaikan mereka itu ni. Mereka yang dipilih oleh Allah yang bagi makrifah akan Allah dan mahabbah akan Allah dengan kurniaannya, kurniaan Allah. Kurniaan Allah ni bukan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ni kepada redanya redha Allah dan syurganya syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga lapis paling atas. Maka kata Ghazali, kami pohongkan akan dia Allah, pohongkan akan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar oleh sebutan Allah. Pohong-pohong ni bahawa, itu maf'ul, bahawa menjadikan kamu, kamu ni khitab kepada semua orang lah, hak mana-mana yang mempelajari kitab Imam Ghazali. Dan kami, pohon menjadikan akan kamu dan kami daripada mereka beroleh kemenangannya mereka, beroleh kemenangan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana cerita tinggi-tinggi, lepas tu Ghazali pun pohon kepada Allah. Kami Allah Ta'ala jadikan daripada mereka yang beroleh kemenangan.
Beroleh kemenangan pula dengan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala kami Imam Ghazali rahimahullah dapat akan jalan ini dengan sifat ini, jalan yang sukar, jalan yang payah, maka kami tilik, maka baikkan tilik pada kaifiah memutus akan dia akan jalan. Jadi apabila terdahulu Imam Ghazali kata jalan ibadah jalan yang sangat payah, maka kami Ghazali akan tilik perhati molek macam mana kau jalan untuk memutuskan. Ini untuk kaifiah cara untuk memutuskan, untuk melepasi jalan ibadah yang sangat payah, yang sangat sukar. Jadi cerita-cerita payah sukar tu Mas pun tunjuk macam mana jalan kita nak melepasi jalan ibadah yang sangat sukar, yang sangat payah. Ilmu beres dah. Ilmu beres. Jalan ibadah ni pula ni. Jalan ibadah payah sukar. Macam mana jalan ibadah untuk melepasi dia? Imam Ghazali akan susung satu-satu. Faham tak ni? Ilmu tu hak awal. Hak biasa sebut ilmu tu hak ibu bapa ajar sebelum balik. Hak tu kalau sebenar-benarnya. Kalau kita balik tanpa ilmu, kita kena mulai dengan ilmu. Sebab tu dalam kitab Minhaj dia akan mulai dengan ilmu. Tapi dalam dia nak ajar bab jalan ibadah. Jalan ibadah. Ilmu tu tetap dah. Jalan ibadah macam mana nak memutuskan, kaifiah nak memutuskan, kaifiah nak melepasi akan halangan-halangan kesukaran dalam jalan ibadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.